Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ilahana anta maksuduna wa ridhaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dihormati lagi dikasihi sahabat saya Tuan Haji Ramalan, pengerusi Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan fasa kedua, dan juga sekalian para pentadbir Surau An-Nur, Tuan Imam, AJK dan ahli jamaah. Begitu juga semua para pencinta ilmu, pencinta ilmu di mana sahaja yang mengikuti kuliah online yang diuruskan oleh pihak Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan. Jadi alhamdulillah, pada kali ini kita dapat buat satu rakaman untuk dipancarkan pada jadual yang telah ditentukan oleh Tuan Haji Ramalan. Kita meneruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin jilid ketiga. Sairus Salikin jilid ketiga. Jadi saya kitab Sairus Salikin jilid Sairus Salikin ni yang saya gunakanlah, yang saya gunakan ini adalah yang diterbitkan. Ini lah kitab ni. Saya guna kitab ni. Kitab ni saya gunakan yang diterbitkan oleh Pustaka Darussalam. Pustaka Darussalam. Okeylah. Jadi kalau tuan-tuan yang ada kitab ni boleh buka lah. Saya guna yang edisi Jawi lah. Dia ada dua, satunya Jawi pun ada, Rumi pun ada. Saya tak gunakan yang lama tu, yang jenis orang masa saya mengaji pondok pakai tu. Sebab tulisan dia kecil, mata tak pernah nampak lah sekarang. Jadi guna yang ni. Lepas tu yang ni pun sudah ditahqiq lah. Ditahqiq oleh Syekh Ahmad Fahmi Az-Zamzami, Hafizullah. Jadi kalau tuan-tuan yang ada kitab ni, buka muka surat 8. Buka muka surat 8, sambungan daripada yang sebelum-sebelum ni. Jadi pada minggu yang sesi ataupun rancangan kita yang sebelum ni, kuliah sebelum ni, kita membicarakan Syekh Abdul Samad Falimbani rahimahullah ta'ala. Dia dah buat satu soalan, kan, apakah cara untuk membaiki hati. Saya ulang kaji sikit lah. Jadi caranya dijawab oleh dalam kitab ni oleh Syekh Abdul Samad Falimbani rahimahullah ta'ala. Mana caranya dengan nak baikkan hati dengan mengamalkan ilmu tarekah. Ini ilmu ahli sufi, ilmu orang tasawuf, membanyakkan zikir. Jadi kena ambil ilmu ini daripada ahli sufi. Saya pun dah sebutlah minggu lepas, ahli sufi ni maknanya orang yang sampai ke darjah nafsu radiyah. Itu ahli sufi lah, ataupun guru mursyid. Dan mereka kena ambil talqin zikir, ada berbai'ah dengan guru mursyid yang sampai silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia kena beramal lah, sungguh-sungguh mengamalkan segala nasihat, segala pengajaran, segala wirid yang telah ditalqin, yang telah diajar, yang telah diijazahkan oleh gurunya tadi.
Sehinggalah dia ni dikategorikan sebagai sebenarlah pengikut pengamal kepada tarekat tersebut. Itu secara basic lah. Jadi sufi itu ada 4 huruf. Huruf Sod, huruf Waw, huruf Fa, huruf Ya. Jadi ulama mengatakan ini ilham lah, ilmu ilham kan. Mereka mengatakan setiap huruf yang pada kalimah sufi tersebut ada isyaratnya. Kalau huruf Sod isyarat kepada sabar, sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi ujian Allah kan, itu sabar itulah. Yang kedua je Waw itu syarat kepada wara', meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat. Kemudian huruf Fa, huruf ketiga huruf Fa isyarat kepada faqir ilallah, kan, faqir ilallah, yakni berhajat kepada Allah. Jadi orang sufi dia kena ada sifat tu, sentiasa memerlukan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang kita daripada kita mengetahui diri kita sendiri. Jadi faqir ilallah. Ataupun ada juga sebagian ulama kata huruf Fa itu isyarat kepada fana. Apa dia fana? Fana artinya binasa atau hilang. Tetapi maksud fana adalah, kata almarhum tuan guru saya, dia kata fana bermaksud membuat tumpuan yang penuh kepada Allah sehingga lupa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud fana dalam istilah orang ahli sufi. Kemudian huruf yang seterusnya huruf Sod, Waw, Fa, dan yang huruf yang keempat yang penghabisan huruf Ya. Ya isyarat kepada yakin. Jadi bila orang itu dia sudah sampai kepada darjah sufi, dia ada ciri-ciri, ada sabar, ada wara', ada faqir ilallah, atau ada fana kepada Allah, ataupun ada yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakin pada Rasulullah. Itulah ciri-ciri orang sufi. Jadi orang sufi ni bukanlah semestinya orang sufi tersebut dia kadang-kadang ada satu golongan lah, maksud saya ada satu golongan manusia dipanggil mutasawwif, orang yang menyerupai orang sufi. Dia belum jadi sufi lagi, cuma menyerupai, pakai serban macam orang sufi ke, atau pakai tasbih panjang, atau setengah tu letakkan tasbih di leher. Dia buat jalan macam apa, kelip-kelip mata, keumpamanya macam orang karam asyik dengan Allah. Yang tu belum tentu sufi. Sebab sufi ni dia orang yang dah bersih hatinya daripada sebarang bentuk kekufuran dan kesyirikan, dan daripada bentuk sifat-sifat yang dicela. Itu baru orang dipanggil orang sufi. Dan sekurang-kurang level orang sufi, kata guru kami, ini orang yang sampai kepada darjah nafsu radiyah. Orang mutmainah dia belum ke sufi lagi, walaupun mutmainah itu sudah dikategorikan sebagai satu orang wali Allah, tapi dia panggil wali yang am. Dia belum masuk darjat wali yang khusus ataupun ahlullah. Jadi kalau ahlullah dia kena nafs sampai level radiyah, mardiyah, kamil. Itu baru dikira orang ahli sufi. Jadi macam mana kita nak kenal orang tu sufi ke tak sufi? Yang tu dalam kitab kata kena bermunajat kepada Allah lah. Kita munajat, minta pada Allah, guru mursyid. Bangun malam, semayang taubat, semayang hajat, kita banyak istighfar. Sebaik yang mungkin tu kita baca istighfar Nabi Yunus alaihi salam, kemudian kita selawat Nabi, kemudian kita doa lah. Kita minta, ya Allah, dengan keberkatan, kebesaran, keagungan-Mu, dengan kemuliaan kekasih-Mu Muhammad SAW rahmatan lil alamin, dan dengan keberkatan para kekasih-Mu, para wali-Mu, anugerahlah kepadaku, hamba-Mu yang hina, dhaif, jahil, lagi banyak dosa ini.
anugerah kepada aku seorang hamba-Mu, seorang kekasih-Mu yang boleh memimpin aku untuk mengenal keagungan dan kebesaran-Mu, yang boleh memimpin aku untuk menjadi hamba-Mu yang sebenar-benar hamba-Mu. Kita minta lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam kitab hikam kan, orang di surah An-Nur ni dia belajar kitab hikam Athaullah Sakandari. Dalam tu ada sebut mana para wali ni mafhum tu maknanya kenal Allah lebih mudah pada kenal para wali. Sebab wali ni manusia, macam Abu Jahal, dia kenal Muhammad itu anak saudaranya, tapi pangkat Rasul Allah, Nabi Allah yang ada pada Muhammad SAW dia tak tahu. Takkan anak yatim ni jadi Nabi Rasul. Macam itulah kita dengan para wali kan. Jadi kalau Allah ni maha sempurna, kita kenal lah, tahu siapa jadikan alam ini Allah, siapa bagi rezeki Allah. Tapi kalau orang tu katalah dia tu orang apa ni, dia tu wali Allah, takkanlah tok wali ni macam ni. Jadi timbul pemikiran kita sebab kita melihat benda yang zahir. Jadi kita munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kitab dalam surah An-Nur ni ada belajar kitab haqaiq lah. Tengok jadual itu ada belajar kitab haqaiq anit tasawuf yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Dalam tu pun ada juga dia bagi guideline untuk cara-cara memohon guru mursyid. Kan? Dan semuanya macam Syekh Abdul Qadir Jalani pun kata begitu juga. Kerana kita munajat minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan begitu juga saya ni ulang kaji balik ni. Sebab yang minggu lepas tu dia punya tak apa cantik dia punya ni kan, ada silap teknik. Jadi kita ulang kaji sikit. Jadi kata Syekh Abdul Samad Palembang, samping kita ambil tarekah, beramal wirid, zikir, pimpinan guru mursyid, kita jugalah kena belajar ilmu tasawuf ni, yang ada seperti yang ditulis oleh Imam Ghazali dan lain-lain kitab sufi yang membicarakan tentang hati. Sebab kitab fiqh dia tak cerita pasal ikhlas. Kan kitab nahwu sorof lagi dah tak ada. Kan kitab fiqh ke kitab tauhid dia tak. Kalau kita hadis pun dia umum kan. Hadis ni banyak pula, ada tentang bab akidah, ada tu adalah dia umum kan. Jadi kalau kitab tasawuf ni memang dia lebih dia fokus kepada berkaitan dengan membersihkan hati daripada sifat-sifat yang dicela. Okey, jadi sekarang ni kita masuk dalam kitab ni balik. Kalau tuan-tuan ada kitab ni, kitab Jawi yang saya sebut tunjuk tadi, muka surat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Dan dari kerana inilah berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumiddin, dengan kata Imam Al-Ghazali, fa syaraful insan wa fadilatuhu allati biha faqa jumlatan min asnafil khalqi bisti'dadihi lima'rifatillahi ta'ala allati hiya fid dunya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu wa fil akhirati uddatuhu wa zukhruhu wa innama ista'adda lil ma'rifati biqalbihi la bijarihatin min jawarihi. Faqalbu huwal alimu billah wa bisifatihi wa huwal amilu lillahi wa huwa sa'i ila Allah wa huwal mutaqarribu ila Allah wa huwal mukashafu bima inda Allah wa ladaihi wa innamal jawarihu atba'un wa khuddamun wal alatun yastakhdimuha al-qalbu wa yasta'miluha isti'mal al-malik lil abid wa istikhdam ar-ra'i li ra'iyatihi was-sani'i li alatihi. Okey.
Jadi artinya apa yang diterjemah oleh Syekh Abdul Samad Palembang, kita bacalah apa terjemahan beliau. Maka kemuliaan manusia dan kelebihannya, yakni kelebihan manusia yang dengan dia ni, dengan kemuliaan dan kelebihan tadi, melebihi ia manusia tadi akan perhimpunan daripada segala makhluk itu, iaitu apa dia kemaluan manusia dan kelebihan manusia lebih daripada lain-lain makhluk. Sebab Nabi Rasul hanya di kalangan manusia. Tentulah manusia ni dia lebih pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Iaitu sebab bersedia ia manusia tadi bagi ma'rifah akan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sebab menjalani tariqah yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Kan, jadi lebihnya manusia ni daripada selain-lain makhluk, masuklah para malaikat sekalipun, kerana manusia ni Allah Ta'ala jadikan yang mana dalam kejadian makhluk manusia ini dia ada satu persediaan, kita kata ada chip lah kan, yang boleh download, yang boleh menerima untuk ma'rifah, mengenal Allah, yang mana pengenalan yang ada pada manusia itu lebih daripada makhluk-makhluk yang lain, termasuklah malaikat Jibril sekalipun. Kan, termasuklah. Sebab tu para Nabi Rasul tidak ada di kalangan malaikat dan jin dan makhluk yang lain. Sebab makrifah yang ada pada Nabi-Nabi tu, Nabi kan manusia. Sebab tu malam Isra wal Mi'raj, Nabi SAW sampai satu tahap, Jibril kata sampai kawasan ni, setakat ni ya Muhammad, aku boleh pimpin kau pergilah menghadap Allah. Setakat tu ya. Itulah, itu ringkas sajalah. Bahkan Nabi Ibrahim kan, bila Namrud campak dalam api, Jibril nak tolong pun dia tolak. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dia kata cukuplah Allah sebagai pembantu aku. Mafhum cerita tu lah. Lebihnya mereka itu kerana mereka itu ada ma'rifah yang tidak ada pada makhluk yang lain. Jadi makrifah tu yang kita sebut, baca dulu, makrifah yang sebenar-benar makrifah. Makrifah yang sebenar-benar makrifah. Kita ni ada juga makrifah yang saya sebut dulu. Tapi makrifah yang ada pada kita, kita kenal Allah. Bukan tak kenal, sebab kita orang beriman, orang Islam. Kenal siapa jadikan alam Allah, siapa bagi rezeki Allah, beribadat itu kerana Allah. Tak? Siapa yang menghidupkan Allah, matikan Allah. Tapi kenalnya kita itu belum sampai peringkat sebenar-benar pengenalan. Sebagaimana iblis mengenal Allah, iblis dikenal Allah. Kan, sebab tu dia kata wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, dengan kebesaran kau ya Allah, aku nak sesatkan semua manusia. Dalam surah Sad lah. Kan? Ataupun dia kata bila Allah perintah supaya dia sujud pada Nabi Adam, dia kata ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin, kau jadikan aku daripada api dan kau jadikan Adam daripada tanah yang busuk. Mana dia tahu, dia kenal yang menjadikan dia adalah Allah, yang menjadikan Adam pun adalah Allah, dan dia pun beribadat kepada Allah sebelum tu. Yang dahsyatlah ibadat dia, ratusan tahun kan. Sampai naik ke langit lah, sampai buat ibadat dengan malaikat lah dia. Tetapi kenalnya iblis itu kepada Allah tidak menghilangkan kekufuran, kesyirikan, sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri dia. Kan, sebab tu dia boleh minta pada Allah, dengan kebesaran kau ya Allah. Tengok mana dia kenal Allah tu memang agung. Dia nak sesatkan manusia ni. Jadi begitulah, bila kita tak sampai makrifah yang sebenar-benar, kita kenal Allah, tapi dalam masa yang sama dalam hati kita ada hasad, ada sombong, ada bakhil, ada macam-macam sifat mazmumah.
Yang ni yang kita bahaya ni, takut ni. Jadi kenalnya kita pada Allah itu belum menghilangkan lagi, pengenalan kita pada Allah tu belum menghilangkan segala sifat-sifat yang tercela, serupa macam iblis juga. Jadi ibadatnya banyak tetapi tidak menghilangkan sifat mazmumahnya, sombongnya, akhir jadi kafir. Macam tu juga kita mungkin banyak sembahyang, banyak puasa, banyak zikir, banyak sebagainya, tetapi ibadat kita tu tidak menghilangkan segala sifat mazmumah. Pasal apa? Pasal itulah mana kita tidak bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu tasawuf. Atau kalau kita dah ada guru mursyid, kita tak sungguh-sungguh mengamalkan apa yang guru mursyid talqin ajarkan kita tu. Jadi tak hilang je penyakit. Seperti kita sakit, pergi jumpa doktor, ambil obat, tapi tak makan obat, tak pantang bagaimana yang doktor suruh pantang. Fahamlah kan? Jadi kenapa kena beramal ilmu tasawuf ni? Pasal itulah, supaya kita jangan tertipu sebenarnya iblis tertipu. Okey. Jadi saya baca balik. Saya minta maaf, saya baca ni lambat habis ni, lambat khatam. Tu tanya Haji Ramlan, kontrak berapa lama ni Ji? Kontrak saya online dengan Surah An-Nur sampai ustaz sanggup lah, dia kata. Okeylah, sampai ustaz habis modal lah. InsyaAllah, mudah-mudahan lah. Kalau tuan-tuan yang bersimpati dengan program kuliah online ni yang dianjurkan pihak Surah An-Nur, jangan lupalah untuk share video ni dan juga bagi sedikit sebanyak sumbangan dalam dia orang punya boost ataupun dalam akaun yang dipaparkan nanti. Mudah-mudahan dia akan panjang manfaatnya. Okey, sambung balik kitab ni. Jadi dia kata sebab lebihnya manusia ni kerana dia bersedia bagi ma'rifah akan Allah Ta'ala, yakni sebab menjalani tarekah yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Perjalanan tarekah ni suluk, satu perjalanan, satu metod, satu kaedah untuk kita sampai kepada Allah. Ini sampai kepada hakikat dan ma'rifah, yang iaitu di dalam dunia ini keelokannya dan kesempurnaannya dan kemegahannya, dan di dalam akhirat iaitu bekalnya dan pertaruhannya. Jadi bila seseorang itu sudah kenal Allah, maka jadilah dia insan yang kamil. Di dunia ini dia mendapat keelokan, bukan elok segi tubuh badan, makna akhlaknya sempurna, tidak ada lagi penyakit-penyakit munafik dalam diri dia. Allahu Rabbi, saya ni banyak cakap ni belum dapatkan lagi. Tuan-tuan doalah saya. Dari kesempurnaannya, kan, jadilah dia manusia yang sempurna di sisi Allah Ta'ala. Kan, ibadatnya diterima, sebab tu di akhirat menjadi bekal dan pertaruhan, mana simpanannya. Macam orang kerja kan, ada KWSP. Besok sampai masa nak buat rumah senang, nak bayar rumah senang, nak pergi haji pun sebab ada simpanan KWSP. Ataupun orang ada insurans, ada insurans bila berlaku sesuatu kemalangan, okey, dia ada lah. Atau nak berobat dia mudah kan. Itu ibaratnya lah, itu dunia. Bukan saya suruh beli insurans, saya nak cerita begitulah maknanya di akhirat dipermudahkan nanti urusannya. Sebab apa? Sebab hidupnya itu di dunia sudah dalam kebaikan, dalam kebajikan. Dan hanya saja bersedia ia manusia tadi bagi makrifah itu dengan hatinya. Jadi nak kenal Allah ni dengan anggota badan yang mana satu? Dengan hati, bukan dengan anggotanya yang zahir daripada beberapa anggotanya. Jadi kenal Allah ni bukan dengan mata, bukan dengan hati, bukan dengan lidah, bukan cakap-cakap, tapi benda tu terletak dalam hati. Sebab tu kena bersihkan hati. Jadi iman itu ada di mana? Iman itu ada di hati. Lepas tu Rasulullah ada satu hadis, at-taqwa hahuna. Rasulullah isyaratkan kepada dada. Dalam dada, mana dalam hati.
Khusyuk ni hati. Ikhlas ni hati. Tawakal tu ibadat hati. Kan jadi itu. Jadi cuma alat untuk kenal Allah itu tentulah dengan mata, dengan lidah, dengan tangan. Tangan kita buat kebajikan, jauhkan yang haram. Mulut kita menyebut nama Allah. Mata melihat kebesaran Allah. Itu cuma alat untuk masuk ke dalam hati, laluan untuk masuk ke hati. Okey. Maka dia kata Imam Ghazali, adalah hati itu ialah yang mengetahui dengan keadaan wujud Allah Ta'ala dan segala sifatnya sifat Allah yang qadim, dan iaitulah hati itu yang beramal kerana Allah Ta'ala, dan iaitulah hati juga yang menjalani kepada Allah Ta'ala, yang menuju Allah itu hati, dan iaitu juga hati juga yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, dan iaitulah yang membukakan dengan barang yang pada hadrat Allah Ta'ala. Jadi hati ini dia tu tempat marifah. Hati itulah yang boleh mengetahui wujudnya Allah ini, adanya Allah dengan hatilah. Sebab tu iman tasdiq, at-tasdiqu biqalbi. Dia kata iman itu at-tasdiq, mana membenar dengan hati. Cuma nak mengesahkan iman tu kena mengucap dengan syahadah lah. Okey. Jadi hati itu juga yang tahu yang segala sifat Allah yang qadim. Yang qadim ni wujudnya dia tidak ada permulaan. Yang memang dia wujud sebelum ada apa-apa. Sebelum ada kalimah sebelum tu dia dah wujud. Saya dulu mengaji satu kitab tauhid lah. Nama kitab tu Hidayatul Mutafakkirin. Kitab yang ditulis oleh Tuan Husin Kedah. Tuan Husin Kedah rahimahullah ta'ala. Jadi Tuan Husin Kedah dalam kitab tauhid tu, dalam kitab tu dia ceritalah tentang ilmu nukil. Ilmu nukil ni mana ilmu yang diciplak lah. Mana diambil kadang-kadang kata-kata orang sufi, dia masukkan, lepas tu dia modified, ataupun dia memahami kalam-kalam orang sufi ni. Orang sufi ni dengan cara yang salah. Jadi banyak ajaran yang panggil ajaran batiniah. Ajaran batiniah ni satu ajaran yang seolah-olahnya seperti ajaran orang ahli sufi, tetapi mereka bukan orang sufi. Kan kadang-kadang orang berzikir juga, dia orang pada suluk juga, bertasbih juga, kadang-kadang dia orang tak semayang dan sebagainya lah. Dan adalah sebahagian tu yang ilmu nukil dalam tu dia kata, tapi itu bukan orang sufi punya ilmu, ini memang orang sesat lah. Jadi dia kata sebelum wujudnya Allah, kan, Allah sebelum Allah wujud ada sebelum. Kan sebelum. Jadi sebelum itu benda sebelum itu wujud sebelum adanya Allah. Punyalah sesat. Jadi sebelum tu wujud lebih awal daripada Allah. Itu. Benda sebelum tu entah. Jadi kita beriktikad Allah itu wujud yang qadim. Sifat Allah pun qadim. Kudrat, iradah, ilmu, sifat mendengar, sifat berkata, semuanya qadim. Jadi hati itulah yang beramal kerana Allah, ikhlas. Hati itulah yang menjalan menuju Allah. Kan dia bukan berjalan dengan mata, tangan, kaki. Dia berjalan dengan hati. Hati itulah yang berdamping dengan Allah Ta'ala. Hati itulah yang Allah Ta'ala bukakan, mukasyafah, pembukaan rahsia-rahsia keagungannya. Hati itulah diletakkan dalam hati. Batu Nabi SAW sebelum perjalanan Isra' wal Mi'raj, Jibril datang belah hati dia, jantung dia. Dalam kitab yang masyhur kita tahu, Nabi SAW ni dibelah dada jantung dia 2 kali. Tapi sebagian kitab tafsir Sawi, surah tafsir surah Al-Insyirah, dalam tu tulis ulama tu kata dia Rasulullah SAW dibelah dadanya, dia bersih jantungnya sebanyak 4 kali. Itu kita cerita lain lah. Kita cerita lain. Tapi kita ambil Isra' Mi'raj. Mana Isra' Mi'raj tu kemuncaknya Rasulullah SAW menghadap Allah.
Isra' jalan daripada Baitul Haram ke Baitul Aqsa. Kemudian Baitul Aqsa naik ke atas langit, dia panggil Mi'raj. Mi'raj kan. Jadi malam Isra' Mi'raj ke puncak, Rasulullah menghadap Allah. Tapi bukan Allah tu bertempat. Berjumpa Allah kan, bukan jumpa di tempat, cuma stesen untuk berjumpa Allah di situ pada malam tersebut. Tapi sebelum dia dibawa oleh Jibril untuk naik Burak, sebelum berjalan tu kan, dia dibersihkan hatinya dulu, dibuangkan darah yang hitam. Kata Jibril pada malam Isra' Mi'raj, inilah darah hitam ni tempat habis syaitan. Kemudian dia masukkan iman, ilmu, hikmah dan sebagainya dalam jantung tu. Lepas dia basuh 3 kali dengan air Zam-Zam, barulah dimasuk dalam jantung, barulah start berjalan. Itu kata tarik tu. Isyarat pada tarik. Dari dalam berjalan tu, siapa yang bimbing Rasulullah? Jibril lah. Dan satu malaikat lain, kan, malaikat Mikail ke, saya pun tak apa ingat lah cerita tu kan. Tapi itu isyarat. Maknanya itulah perjalanan Rasulullah secara roh dan jasad menghadap Allah Ta'ala, kan, roh dan jasad. Jadi kita berjalan menuju Allah dengan hati lah, kita bersihkan hati dengan zikir, dengan talqin zikir yang kita zikir yang kita ambil pada guru mursyid, bimbingan guru mursyid. Sebab Rasulullah Isra' Mi'raj pun dibimbing oleh malaikat Jibril. Jibril kata apa? Muhammad turun sini, sembahyang 2 rakaat. Baca ni Muhammad, Ifrit kejar tu, baca ni, jangan layan ni Muhammad, itu iblis, itu apa, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Kan, bila nak naik langit macam tu juga, Jibril kata ni Muhammad nak masuk, dan sebagainya lah. Itu kena tengok kitab Isra' Mi'raj. Itu kata tarik lah, jalan menuju Allah. Dan masuk kitab balik. Dan hanya segala anggota yang zahir itu mengikut bagi hati. Anggota zahir, mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan, semua ikut hati. Dan seperti khadamnya, anggota zahir ni ibarat seperti khadam, pencacai. Khadam yang berkhidmat lah. Dan seperti pegawainya, ataupun seperti pegawai, tangan, telinga, kaki seperti pegawai kepada hati. Yang diperbuat berkhidmat akan dia oleh hati. Yang hati gunakan tangan, kaki, mata, sebagainya, telinga ni untuk berkhidmat. Dan yang diperamal akan dia oleh hati, seperti mengamalkan oleh raja bagi segala hambanya. Ataupun seperti raja yang menyuruh kepada rakyat dia untuk tugas tertentu. Begitulah hati ni. Seperti mengkhidmatkan oleh orang yang mempunyai rakyat bagi rakyatnya. Orang ada rakyat atau pemimpin kan, dia tugas kamu hari ni tugas buat begini, kamu bidang tu dibagikan tugas. Dan seperti mengamalkan oleh orang yang mempunyai pegawai bagi pegawainya itu. Tak? Kalau kita dalam masjid surau kan ada AJK, pengurusi, melantik bendahari. Bendahari ada tugasnya, siusa ada tugasnya, imam ada tugasnya, begitulah. Tapi yang mentadbir itu adalah pengurusi ataupun raja tu, dia yang bagi arahan, ataupun ketua pengarah ke, dia bagi arahan. Jadi dalam badan kita ni yang memberi arahan adalah hati. Jadi sebab tu kalau dia kata hati itu baik, maka arahan yang keluar pun baik. Tangan kita pun akan melakukan kebaikan. Tapi kalau hati itu rosak, dia akan bagi arahan yang rosak lah. Dia suruh menunjuk, dia suruh kita sombong, dia suruh kita macam-macam lah, buat hasad, buat apa ni, buat zalim. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kan, kan, minum air sikit, isi minyak, isi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi sambung lagi. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wal qalbu wal maqbulu indallahi subhanahu wa ta'ala in salima min ghairillah wal mahjub anillah wal mahjubu anillah idza sara mustaghriqan bi ghairillah
wa huwal mutalabu wal mukhatabu wal mu'atabu wa huwal ladzi yus'adu bil qurbi minallahi fayuflihu idza zakkahu wa huwal ladzi yakhibu wa yashqa idza danasahu wa dassahu wa huwal muti'u bil haqiqati lillahi ta'ala wa innama alladhi yunsharu ala jawarihi minal ibadah anwaruhu wa huwal asi al mutamarridu ala Allah ta'ala wa innama sari ila a'dha'i minal fawahish atharahu. Artinya dan adalah hati itu, kata Imam Ghazali, hati itu iaitu yang makbul pada Allah Ta'ala, yang diterima oleh Allah Ta'ala apabila sejahtera ia, mana sejahtera, selamat, bersih ia daripada bimbang akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Bimbang ni maksud bersibuk-sibuk, bukan bimbang takut. Boleh masuk jugalah bimbang untuk mana takut, boleh takut kepada Allah Ta'ala, ataupun dia bersibuk kepada selain daripada Allah Ta'ala. Jadi bimbang tu dia boleh bubuh dua maksud lah. Satu bimbang tu takut betul, ataupun satu bimbang tu dia bersibuk, hati tu sibuk menumpu kepada selain daripada Allah Ta'ala kan? Jadi dia kata hati itu Allah terima bila dia kosong, selamat, bersihnya dia daripada berbimbang-bimbang, bersibuk-sibuk kepada selain daripada Allah Ta'ala, ataupun dia bersih pada takut pada Allah Ta'ala. Takut pada Allah ni takwa lah, takwa pada Allah, bukan takwa pada Allah. Dan adalah hati itu yang mahjub yang tertutup atau yang dihijab daripada Allah Ta'ala apabila jadi ia kerana dengan bimbang akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi hati ini terdinding, dia tak nampak keagungan Allah, dia tak kenal Allah. Bila masa hati itu terdinding, dipanggil terdinding, disebabkan hati ni sibuk kepada selain daripada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam ilmu tariqah, ilmu tasawuf, dia sebut fana. Fana tu saya sebut tadi kan, maknanya seseorang itu membuat fana, mana seseorang itu membuat tumpuan yang penuh kepada Allah sehingga lupa kepada selain daripada Allah Ta'ala. Mana fokus dia penuh. Sebab tu dalam ilmu tasawuf dia suruh banyak tawajuh, tumpu, banyak zikir, supaya hati kita ni kosong daripada selain daripada Allah, baru terbuka, baru Allah terima, barulah hijab-hijab itu terhilang, dinding-dinding untuk kita kenal Allah tu hilang. Dan adalah hati itu yang dituntut akan berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Dia kata hati itulah yang dituntut, dan iaitulah yang dikhitab oleh Allah Ta'ala. Dikhitab makna ditujukan. Khitab ni lah, dia macam orang khutbah kan. Khutbah makna dia cakap depan, dikhitab, mana ditujukan, supaya dikhitab atau dituju oleh Allah Ta'ala supaya ma'rifah akan dia, yakni disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Hati itulah yang disuruh untuk mengenal Allah, dan iaitulah yang ditempelak Allah Ta'ala, iaitu yang dimurkakan oleh Allah Ta'ala. Hati itu juga dimurka, sebab hati itulah akan dimurkakan Allah Ta'ala seseorang itu jika taksir ia, mana kekurangan atau cuai ia pada berbuat ibadah, dan iaitulah yang diseksa oleh Allah Ta'ala jika berbuat maksiat, dan iaitu yang diberi bahagia oleh Allah Ta'ala dengan hampir daripada hadrat Allah Ta'ala. Maka dapat kemenangan apabila disuci akan dia, akan hati tadi, dan daripada segala kejahatan yang di dalam hati, dan iaitu yang diberi kejahatan dan diberi celaka apabila dicemarkan akan hati dengan segala maksiat, mana berdosa lah, berdosa. Dan adalah hati itu yang berbuat taat pada hakikatnya bagi Allah Ta'ala. Hati itulah yang segi hakikatnya beribadat taat pada Allah, dan hanya senya hasil atas segala anggota yang zahir daripada segala ibadah itu
sebab mesra daripada cahaya nur hati yang baik itu. Jadi kenapa kita boleh buat ibadat yang zahir, baca Quran, berzikir, bersedekah, buat benda ketaatan yang zahir, tangan, telinga, kaki sebagainya, mulut ke, sebab dalam hati itu ada cahaya nur yang mesra, nur tu pancar kepada setiap anggota. Jadi baiklah anggota badan itu. Dan adalah lagi hati yang jahat itu adalah asal segala maksiat. Hati yang jahat, hati yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kesombongan, penuh dengan hasad, tamak sebagainya. Dia punca segala maksiat. Kemudian mesra daripada anggota yang zahir. Mesralah kejahatan hati itu ke dalam anggota yang zahir, maka jadilah anggota yang zahir itu berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Kerana segala kejahatan anggota yang zahir itu bekas, yakni kesan daripada hati yang jahat itu. Kan? Begitulah. Jadi hati, tapi akan datang insya-Allah kita akan sampai perbahasan Imam Ghazali hati itu. Hati, roh, akal, nafsu. Jadi Imam Ghazali akan bahas nanti ni. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita akan sampailah sesi tu. Dia akan bahas apa itu hati, apa itu roh, apa itu akal, apa itu nafsu. Ada berapa lain lagi lah. Jadi saya sambung lagi. Kena habiskan dia punya cerita ni. Nanti sambung besok tak sedap pula. Dan dari sebab itulah kita berhenti dulu. Tak? Kita berhenti takat tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang lah. Kita sambung lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.